Ya, saya jemput Yang Berhormat Tuan Kula Sigaran, anak lelaki Murugeson. Terima kasih atas speaker soalan nombor 8. Ya, sila Yang Berhormat Menteri. Dato' Yang di-Pertua, Kementerian Pelajaran Malaysia tidak pernah mengabaikan kepentingan mana-mana murid, khususnya dalam pelaksanaan menghadkan jumlah mata pelajaran dalam peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia SPM. Sombongan itu melalui mesyuarat Jemaah Menteri bertarikh 23 Disember 2009, Jemaah Menteri telah bersetuju supaya calon yang akan menduduki peperiksaan SPM mulai tahun 2010 dibenarkan untuk mengambil 2 lagi mata pelajaran sebagai tambahan. 2 mata pelajaran tambahan tersebut mestilah dipilih daripada mana-mana mata pelajaran yang telah disenaraikan dalam mata pelajaran SPM selain daripada mata pelajaran teras. Jumlah keseluruhan mata pelajaran yang boleh diambil oleh calon adalah 12. Untuk maklumat ahli yang berhormat, KPM tidak membezakan antara satu subjek dengan subjek yang lain dari segi nilai dan pencapaian pelajar. Ianya bergantung kepada keperluan calon untuk menentukan mana subjek yang hendak dipilih bagi tujuan tersebut. Bagi tujuan pemilihan calon SPM untuk hadiah beasiswa nasional, KPM akan menerai pendek nama calon berdasarkan kepada purata peratus ranking jumlah markah mentah yang memperoleh grade A+ bagi semua mata pelajaran yang diambil. Ini adalah bertujuan untuk menjamin kualiti pencapaian calon. Walau bagaimanapun, pertimbangan untuk tujuan pemberian beasiswa JPA di bawah Jabatan Perdana Menteri adalah di bawah keputusan JPA yang bergantung kepada khususan di pohon dan terpulanglah kepada institusi pengajian tinggi yang menawarkan kemasukan calon-calon mengikut khusus-khusus tertentu. Yang Berhormat Ibu Barat. Terima kasih Dato' Speaker. Soalan tambahan. Boleh saya dapat tahu apakah asas kementerian untuk menetapkan subjek limit 10 dan yang lebih itu 2? Apakah asasnya? Itu nombor 1. Kerana bukankah kita patut memberi galakan kepada murid-murid untuk mengambil beberapa mata pelajaran yang mereka boleh, dan kalau mereka pintar, hardworking, boleh mendapat semua A+. Bukankah itu satu galakan yang patut diberi oleh kementerian? Kenapa kita melimitkan penglibatan atau pengambilan periksa oleh mereka? Dan kedua adalah dengan tidak membenarkan subjek-subjek lain diambil dalam 10 core subject, saya khawatir tak lama lagi it will be a fruitless exercise jika mereka mengambil Mandarin dan Tamil, di mana bukan menjadi dalam satu core subject dan dalam 10 ini, dan bermakna lama-lama tak lama cenderungan mereka untuk mengambil subjek-subjek ibunda mereka akan dimatikan oleh kementerian kerana tidak memberi bahawa ia akan diambil kira dalam pemberian beasiswa dan sebagainya. Dan pembahagi kata bahawa tidak mengabaikan anak-anak kita, tetapi tidak ada basis. Kerana kalau kita tengok, dengan menghadkan hanya kepada 10 saja, apakah rasional dia? Apakah rasional dia supaya bukankah ia mencacatkan kebolehan? Macam kita nampak semua anak-anak yang pergi ke sekolah only capable untuk mengambil 10 subjek, bukan untuk capable untuk ambil 15 ke 18. Bukankah itu pilihan mereka, a democratic society? Bukankah itu yang patut diberi? Dan bila Yang Berhormat mengatakan scholarship ke ini, kita tahu baru-baru ini masalah yang dihadapi A+. Ramai di antara murid yang dapat A+ pun tidak ada dapat tempat di matrikulasi dan untuk melanjutkan pelajaran, dan sistem yang sedia ada ini nampaknya tidak berfungsi kerana ramai di antara lebih dari ratus-ratusan yang membuat appeal kepada memohon kepada Yang Berhormat sendiri, mengatakan bahawa walaupun mereka layak, tetapi mereka hairan kenapa anak orang lain yang dapat hanya 3A, 4A dapat melanjutkan pelajaran, tetapi seorang yang dapat 10 A+ tetapi tidak dapat tempat sedemikian. Dan apakah macam manakah ini sebenarnya ada ketulusan dalam hal ini, dan adakah kerajaan rela untuk mensenaraikan semua yang telah mendapat, all those successful candidate, apakah sebab mereka dapat nama mereka, bapa nama mereka? Kerana saya difahamkan ramai di antara yang mendapat itu adalah anak-anak ahli parlimen,
anak-anak menteri, anak-anak timbalan menteri, Ya, Mat. anak-anak senior government servant. Ini adalah alegasi yang dibuat. Jadi macam mana ini dapat diatasi walhal tidak ada transparansi sementara sekarang? Yang Mat tak perlu jawab semua pertanyaan-pertanyaan tu. Ya. Lebih 10 persoalan yang dikemukakan. Yang Mat. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya Yang Berhormat tanya satu soalan yang tidak di bawah bidang kuasa Kementerian Pelajaran. Saya dah sebut beasiswa JPA itu di bawah Jabatan Perdana Menteri, dipersilakan tanya menteri yang berkenaan, ya. Yang kedua, ada banyak anggapan Yang Berhormat yang tak tepat. Saya memberi contoh kepada Yang Berhormat. Kalau kita menghadkan pada 12 subjek, kalau dahulunya sebelum ini dalam dewan ini kita mendengar ada ahli parlimen yang bising, dia kata kenapa sampai 16, 18, 20 subjek, dan di manakah rasionalnya kita meletak begitu banyak. Dan ada yang telah mengambil fizik, biokimia, matematik tambahan, matematik, dan pelajar ini juga dia pergi ambil taraf peperiksaan iaitu sains dalam bidang sastra. Ini adalah masalahnya kerana dia nak dapat lebih banyak A, tapi bukan tujuan mengejar ilmu, ya. Sebab itu kita dapat justifikasi bahawa ianya perlu dikurangkan. Dan dari segi maklumat yang kementerian ada sekarang, lebih daripada 85% semuanya hanya mengambil mata pelajaran teras sahaja. Okey. Yang Berhormat mendakwa bahawa kononnya tidak memberi layanan yang baik terhadap bahasa Cina dan bahasa Tamil. Ingin saya memaklumkan kepada Yang Berhormat, Yang Berhormat pergilah ke laman web JPA. Sejak 2001 hingga 2010, apa syarat yang dinyatakan? Syarat utama ialah subjek-subjek utama, iaitu subjek teras. Yang saya telah sebutkan 5 mata pelajaran matematik dengan sains, tambah dengan bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, sejarah, dan satu lagi mata pelajaran sama ada pengetahuan moral ataupun pendidikan Islam. Ini 9 mata pelajaran teras yang sejak dahulunya di situ. Dan bagi mereka yang memohon perubatan, untuk Yang Berhormat, sebenarnya mata pelajaran teras ini sebagai asas pertimbangan. Yang mereka yang boleh mendapat BCBT dengan baik, mereka mempunyai advantage dalam bidang yang lain. Apabila mereka nak jadi guru nanti, salah satu kelayakan yang diperlukan ialah mesti dapat kredit dalam BC atau BT. Ini sebagai satu kelebihan kepada calon-calon ini. Jadi untuk tujuan memproses beasiswa ini, sebenarnya Kementerian Pelajaran kita tak melakukan apa-apa. Kita hanya membekalkan maklumat, data ni kepada pihak yang memerlukannya. Dan ini adalah tanggapan yang tak betul yang mengatakan kononnya kita tidak memberi layanan yang sama. Dan apa yang saya nak beritahu Yang Berhormat, sebenarnya dalam soal kita menggradekan mata pelajaran ini, cuma ada 9 mata pelajaran teras, dan yang selainnya adalah mata pelajaran elektif. Ini tak ada beza dengan tahun sebelum ini. Mungkin ada pihak yang mempolitikkan isu ini, mereka tidak faham. Saya tak salahkan mereka, mereka tak faham kenapa dikatakan dua ini status dia lain. Kerana kita dah ada sistem teras dengan elektif. Sejak lama pun bahasa Tamil, bahasa Cina, mata pelajaran elektif. Dia ada kelebihan bila nak masuk universiti, kalau pengajian Tionghoa, pengajian Tamil, mereka perlukan kelayakan ini. Tak ada satu tidak ada sebarang masalah dari segi ini untuk kita galakkan mereka. Dan sekarang, kalau Yang Berhormat masih lagi ingat, bahasa Tamil boleh diambil, dan kita juga membenarkan kesusastraan Tamil diambil. Mana ada masalah dalam lingkungan 12 mata pelajaran. Jadi saya berharap ianya tak seharusnya dipolitikkan. Terima kasih.